Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustazah hari ini dalam keadaan yang sihat. Baik murid-murid tahun 4 Darussalam Dalam. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah As-Sanatul Rabi'ah Ad-Darsul Khamis, masih pada pelajaran yang kelima, iaitu Al-Jumlatul Fi'liyah. Tetapi kita pergi kepada Al-Wahdatus Salisah Al-Fa'lul Amri. Kita pergi kepada unit yang ketiga, iaitu Fa'lul Amri. Baik, sebelum kita memerlukan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa mula belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak murid yang disayangi, semoga murid-murid pada hari ini dapat fokus apa yang akan Ustazah ajar bagi unit yang ketiga, iaitu Al-Fa'lul Amri. Okey, sebelum kita pergi kepada unit yang baru, Ustazah ingin membuat sedikit ulang kaji tentang pelajaran kita yang lepas, iaitu unit yang pertama dan unit yang kedua dalam tajuk Al-Jumlatul Fi'liyah. Okey, Al-Jumlatul Fi'liyah yang kita sedia maklum iaitu fi'il ataupun perbuatan ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Maksudnya di sini setiap jumlah ayat yang kita bina dimulakan dengan kata kerja. Kata kerja dalam Jumlatul Fi'liyah terbahagi kepada 3. Okey. Kata kerja yang pertama kita telah belajar iaitu Al-Fa'lul Madi. Kata kerja yang lepas yang kita telah buat. Baik, kata kerja yang kedua ataupun jumlah fi'liyah yang kedua yang kita telah pelajari iaitu Al-Fa'lul Mudhari', iaitu kata kerja yang sedang berlaku. Kita lihat contoh untuk fi'lul madi, kataba. Okey. Bagi fi'lul mudhari' pula, kalimahnya iaitu yaktubu. Okey, untuk unit yang ketiga kita akan pergi kepada fi'lul amri, iaitu ayat perintah yang kita gunakan untuk menyuruh. Contoh dia punya kalimah bagi fi'lul amri iaitu uktub. Okey, ini dia 3 fi'il ataupun jumlah fi'liyah yang kita pelajari pada tajuk yang kelima. Murid-murid, kita lihat Al-Wahdatus Salisah Fi'lul Amri. Kita lihat apa dia maksud fi'il amar. Fi'il amar iaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Fi'il amar ialah kata kerja yang menunjukkan perintah ataupun suruhan. Okey, kalau kita nak suruh orang, kita nak suruh sesiapa pun, kita gunalah fi'il amar. Kalau dalam bahasa Arab, kalimah
yang digunakan untuk fi'il amar. Nanti kita akan belajar apa dia, macam mana kita nak guna kalimah tersebut. Jadi yang Ustazah nak bagi tahu di sini, kamu kena kenal apa dia fi'il amar, iaitu kata kerja yang menunjukkan perintah ataupun suruhan. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu istami' wantik. Okey. Dalam bahagian ini kita menggunakan kaedah mendengar dan sebut. Kita menggunakan kaedah mendengar dan sebut. Diharapkan murid-murid tahun 4 dengar apa yang Ustazah baca, kemudian ikut menyebut apa yang Ustazah baca. Kamu boleh dengar dulu ayat-ayat ataupun contoh-contoh ayat fi'lul amri yang Ustazah akan baca. Kamu dengar dengan baik, fokus, kemudian kamu cuba sebut semula apa yang telah Ustazah bacakan. Kita pergi kepada jumlah fi'liyah yang pertama, iaitu Ya bunayya nazif al-hiza'a. Ya bunayya nazif al-hiza'a. Kalimah yang kedua, Ya bunayyati a'iddi syai'a. Ya bunayyati a'iddi syai'a. Baik, contoh ayat yang ketiga, Ya akhi rattib sariraka. Ya akhi rattib sariraka. Perkataan yang keempat ataupun jumlah ayat yang keempat, Ya ukhti ighsili malabisak. Ya ukhti ighsili malabisak. Baik, ayat yang seterusnya, Ya aulad. Ya aulad rattibul kutuba ala rafi. Ya aulad rattibul kutuba ala rafi. Ayat yang keenam, Ya banat uktubna durusa. Ya banat uktubna durusa. Baik, ayat-ayat tersebut ataupun contoh ayat yang Ustazah berikan ini mengandungi kalimah fi'lul amri. Mengandungi kalimah fi'lul amri. Baik, kita lihat contoh ayat yang pertama tadi, Ya bunayya nazif al-hiza'a. Okey, dekat situ mana kalimah fi'lul amri dia? Kalau kita lihat dekat situ, kalimah fi'lul amri dia nazif. Nazif. Okey? Nazif tu adalah fi'lul amri. Apa maksud nazif? Bersihkanlah. Bersihkanlah. Ya bunayya, wahai anakku, nazif al-hiza'a. Bersihkanlah kasut. Bersihkanlah kasut. Okey. Kalimah nazif itu adalah fi'lul amri. Contoh ayat yang kedua, kita lihat, Ya bunayyati, wahai anak perempuanku, a'iddish syai'a. A'iddish syai'a. Dia kata, buatlah teh. Buatlah teh. Perkataan a'iddi adalah fi'il amar dalam kalimah contoh ayat yang kedua ini. Baik, untuk jumlah ataupun contoh ayat yang ketiga, Ya akhi rattib sariraka. Ya akhi rattib sariraka.
Wahai abangku, rattib, kemaslah. Rattib, kemaslah. Sariruka, katil kamu. Okey, dekat sini perkataan fi'il amar dia rattib, kemaslah. Seterusnya, ayat yang keempat, kamu lihat, ya ukhti, ya ukhti, ighsili malabisak, ighsili malabisak. Wahai anak-anak, wahai kakak ataupun saudara perempuanku, ighsili, basuhlah, malabisak, pakaian kamu. Jadi, fi'il amar yang ada dalam ayat keempat ini, ighsili. Ighsili, maksudnya basuhlah. Perkataan yang kelima, ya aulad, rattibul kutuba ala rafi. Okey, maksudnya dekat sini kata apa? Wahai anak-anak lelakiku, rattibu, susunlah. Rattibu itu adalah fi'il amar dalam jumlah ayat yang kelima ni. Rattibu, susunlah. Al-kutuba, buku. Al-rafi, di atas rak ataupun di rak. Kemudian ayat yang keenam, kita lihat, ya banat, wahai anak perempuanku, wahai anak-anak perempuanku, uktubna durusa, uktubna durusa. Apa maksudnya? Dia suruh tulislah pelajaran. Tulislah pelajaran. Baik. Daripada contoh-contoh ayat yang diberi ni, Ustazah harap kamu dapat faham, kamu dapat kesan apa dia fi'lul amri, kalimah-kalimah yang terdapat fi'il amri dalam ayat tersebut, dan kamu dapat kenal pasti mana contoh-contoh atau kalimah-kalimah yang dikatakan fi'lul amri pada bahagian istamik wantik. Okay. Kita dah cuba lihat contoh-contoh ayat yang mengandungi fi'il amri ataupun fi'il amar. Okey, seterusnya kita pergi kepada al-mu'jam. Okey, al-mu'jam ni maksudnya perkataan-perkataan kita dah baca tadi, dah sebut. Ni dia bagi maksud dia, supaya kamu tahu kalau kamu jumpa perkataan-perkataan tersebut, kamu tahu maksud dia. Contoh yang pertama tadi, nazif. Nazif iaitu bersihkanlah. Kita gunakan untuk lelaki. Baik, perkataan yang seterusnya, asyayu. Asyayu iaitu teh. Kemudian kita jumpa perkataan al-hizaa, kasut. Okey, al-hizaa, kasut. Seterusnya, rattib. Rattib maksudnya susunlah. Kita gunakan untuk lelaki. Perkataan yang seterusnya iaitu sariruka. Sariruka iaitu katil kamu. Okey, itu digunakan untuk lelaki. Kemudian ar-rafu. Ar-rafu maksudnya rak. Perkataan atau kalimah yang seterusnya iaitu ighsili. Ighsili, basuhlah. Okey, basuhlah. Kita guna perkataan ighsili untuk perempuan. Kalau lelaki kita kena guna ighsil. Okey, tu beza dia. Kalau perempuan kita ada penambahan ya di hujungnya, tetapi kalau lelaki tidak ada ya, kita guna ighsil. Baik, perkataan yang terakhir iaitu ad-durusu. Ad-durusu maksudnya pelajaran. Baik, itu adalah perkataan-perkataan baru yang kamu pelajari pada hari ini dan perlu kamu ingat. Baik, seterusnya kita lihat kepada lahiz.
مكان الأفعال في الجمل الفعلية الآتية. لاحظ مكان الأفعال في الجمل الفعلية الآتية. Baik, apa maksud dia dekat sini? Okey, Ustazah nak kamu perhatikan. Okey, perhatikan di mana letaknya tempat letaknya fi'il amar dalam jumlah yang berikut. Maksudnya kata kerja yang menunjukkan fi'il amar. Kamu tengok di mana letaknya fi'il-fi'il tersebut. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Ya tilmiz, uktub ar-risalah ila sadiqika. Okey, perkataan yang pertama ini yang kita jumpa kalimah fi'il amar iaitu uktub. Uktub adalah fi'il amar. Dia kata kat situ, wahai murid lelaki, uktub, tulislah ar-risalah, surat, ila sadiqika, kepada sahabat kamu. Seterusnya ayat yang kedua. Kamu lihat di ayat yang kedua ya. Okey, ayat yang pertama tadi kita guna untuk murid lelaki. Ayat yang kedua kita lihat. Ya tilmizatu, uktubir risalata ila ummiki. Uktubir risalata ila ummuki. Wahai murid perempuan, tulislah surat kepada emak kamu. Okey, faham ya? Penggunaan fi'il amar bagi lelaki dan perempuan. Kalau lelaki kita guna uktub, tapi bagi perempuan kita guna uktubi, ada penambahan ya di hujungnya. Okey, seterusnya saya sambung kepada contoh ayat yang ketiga. Okey, di sini kita lihat mana dia kalimah yang mengandungi fi'il amar. Ya Farid wa Umar, ihfaza ad-darsa kulla yawm. Ya Farid wa Umar, ihfaza ad-darsa kulla yawm. Okey, kita di sini kalimah yang mengandungi fi'il amar adalah kalimah ihfaza. Kat sini ihfaza pula, kenapa bukan ihfaz? Okey, ihfaza ni kita gunakan untuk dua orang lelaki. Nampak kan kat depan? Kat depan tu pun dia dah menunjukkan ya Farid wa Umar. Farid dan Umar. Okey, Farid dan Umar. Ihfaza, hafazlah. Ad-darsa kulla yawm, pelajaran setiap hari. Hafazlah pelajaran setiap hari. Okey, digunakan untuk dua orang. Ihfaza. Ada penambahan alif di belakang kalimah bagi fi'il amar. Okey, kita lihat contoh bagi muannas pula, perempuan. Okey, ya Fatimah wa Aminah, ihfaza ad-darsa ba'da salati. Okey, wahai Fatimah dan Aminah, dia kata ihfaza, hafazlah pelajaran selepas solat. Tadi untuk pelajar lelaki dia kata setiap hari. Okey, untuk kalimah yang kita gunakan pelajar perempuan pula dia kata ihfaza, hafazlah pelajaran selepas solat. Tetapi kalimah fi'il amar yang digunakan untuk dua orang, sama ada dia muzakkar ataupun muannas, sama. Ihfaza, ada penambahan alif di belakangnya. Diharapkan anak-anak murid Ustazah semua dapat faham dengan penerangan Ustazah untuk penggunaan kalimah ihfaza fi'il amri yang menunjukkan dua orang. Tak kira dia muzakkar ataupun dia muannas, kita guna ihfaza. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh ayat yang kelima dan keenam. Okey, kita lihat pada contoh ayat yang kelima. Ya tulab. Okey, ya tulab, wahai pelajar lelaki. Uknusu al-faslah. Uknusu al-faslah. Okey, kalimah fi'il amar yang terdapat dalam ayat tersebut iaitu uknusu. Apa maksud uknusu ni? Okey, sapulah. Uknusu ni maksud dia sapulah. Al-faslu, kelas.
wahai murid lelaki, uknusul fasla, sapulah kelas. Kita lihat pula contoh yang keenam. Okey, yang tadi tu kita guna perkataan uknusu untuk muzakkar, menunjukkan murid yang ramai. Okey, contoh yang keenam ni, ya talibat. Ya talibat, wahai murid-murid perempuan. Uknusnal musalla. Uknusnal musalla. Okey, sapulah surau. Jadi, bagi murid perempuan ataupun bagi jamak muannas yang menunjukkan ramai, kita gunakan uknusna. Okey, kalau laki tadi uknusu, penambahan di hujungnya iaitu waw dengan alif. Bagi perempuan, kita tambahkan nun dan kita sukunkan huruf sin. Jadi, uknusna al-musalla. Itulah dia kalimah fa'lul amar bagi jamak muannas. Bagi jamak muzakkar, uknusu. Bagi jamak muannas pula, uknusna. Seterusnya. Okey, yang ini. Ustazah nak murid-murid semua sama-sama ikra, baca, wakarrir dan ulang semula. Okey. Kita lihat kepada gambar yang pertama. Kita lihat gambar tu. Gambar seorang lelaki baru bangun tidur. Apa dia punya kalimah yang sesuai kita guna untuk gambar tersebut? Okey, kita lihat. Okey, ikut Ustazah baca sama-sama dan kamu akan ulang semula. Okey. Istayqiz minan naumi mubakkiran. Istayqiz minan naumi mubakkiran. Apa maksud istayqiz? Maksud istayqiz ni murid-murid iaitu bangunlah. Istayqiz, bangunlah. Tu. Nampak tak fi'il amar? Ayatnya menunjukkan ayat perintah ataupun ayat suruhan. Minan naumi mubakkiran. Daripada tidur pada awal pagi. Maksudnya bangunlah daripada tidur awal pagi. Kamu kena bangun daripada tidur ni. Maksudnya kamu kena bangun tidur awal pagi. Jadi dia guna dekat situ istayqiz. Tapi kalimah tersebut kita guna untuk lelaki. Kalau perempuan kita guna istayqizi. Begitu. Okey, seterusnya. Kita tengok ayat yang seterusnya. Ikut sama-sama kita baca. Ishroba al-ma'a an-naqiyya. Ishroba al-ma'a an-naqiyya. Apa makna ishroba? Apa dia murid-murid? Daripada gambar tu kita boleh nampak. Apa maksudnya? Minumlah. Minumlah kamu berdua. Ishroba tu maksudnya minumlah kamu berdua. Al-ma'an naqiyah. Air tulen ataupun air mineral. Air masak, air kosong tu. Tu maksud dia. Ya, al-ma'an naqiyah. Kita gunakan untuk musanna muzakkar. 2 orang lelaki. Ishroba, minumlah kamu berdua. Ingat, itulah fi'il amar yang digunakan untuk gambar tersebut. Kita lihat gambar yang seterusnya. Digunakan untuk jamak muzakkar. Okay, sama-sama kita baca. Takallamu ma'al ustadha bilutfin. Takallamu ma'al ustadha bilutfin. Apa maksud takallamu ni? Takallamu ni maksudnya bercakaplah. Bercakaplah kamu ma'al ustazah dengan guru bilutfin dengan ramah. Okey, perkataan takallamu itu fi'il amar itu kita gunakan untuk jamak muzakkar, iaitu untuk ramai lelaki. Okey. Seterusnya kita lihat penggunaan kalimah fa'il amar bagi muannas perempuan. Okey. Kita baca sama-sama. Takallami
ma'a muallimatiki bihtirami. Takallami ma'a muallimatiki bihtirami. Okey. Takallim. Jadi kita guna untuk lelaki lain kan? Untuk perempuan ada penambahan di belakangnya iaitu takallami. Maksud dia bercakaplah juga ma'a muallimatik dengan guru kamu bihtiram dengan hormat. Okey, dia digunakan untuk mufrad muannas iaitu seorang perempuan. Kita gunakan perkataan tersebut. Seterusnya. Okey, contoh gambar dan ayat. Ihfazah. Nampak? Ihfazah. Tak kira dia sama ada dia musanna muannas ataupun musanna muzakkar. Kalau dia menunjukkan dua orang, kalimah untuk fi'il amar ataupun fi'il yang menunjukkan ayat suruhan perintah, kita guna ihfazah. Di hujungnya ada penambahan alif. Ihfazah, ikut dia. Ihfazah durusakuma kulla yaumin. Ihfazah durusakuma kulla yaumin. Apa maksud dia? Maksudnya hafallah ataupun ulang kajilah pelajaran kamu setiap hari. Jadi, saya ingatkan kepada kamu, ulang kajilah pelajaran kamu setiap hari. Tak kiralah apa-apa pelajaran pun, kamu perlu ulang kaji. Bukan hanya subjek ustazah, tapi subjek yang lain pun kamu perlu ulang kaji. Okey, seterusnya. Kita lihat. Isbiri. Isbiri ala syada'idi. Isbiri ala syada'idi. Daripada gambar tu, kita boleh nampak kan? Macam risau je kawan seorang lagi tu dia menenangkan. Apa maksud dia dekat situ? Bersabarlah menghadapi kesukaran. Bersabarlah menghadapi kesukaran. Kalimah fi'il amar yang berada dalam ayat tersebut iaitu isbiri, bersabarlah. Bersabarlah. Isbiri. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat. Iqra' wa karrir. Kita lihat daripada potongan ayat surah Al-Imran, Ali Imran ayat 43 yang berbunyi Qallallahu ta'ala A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita lihat sama-sama dengan ustazah baca dan kamu tolong perhatikan adakah dalam ayat yang ustazah akan baca ni mengandungi kalimah fi'il amar. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ulang lagi sekali. Dengar baik-baik. Dan kamu lihat. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Okey. Ada 3 kalimah yang mengandungi fi'il amar. Yang pertama, apa dia? Uqnuti. Yang kedua, wasjudi. Dan kalimah yang ketiga, warka'i. Kita lihat maksud dia. Okey, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, wahai Maryam, ya Maryamu. Uqnuti. Ta'atlah li rabbiki, kepada Tuhanmu. Okey, wasjudi. Okey, kalimah fi'il amar yang kedua, wasjudi, dan sujudlah. Warka'i, serta rukuklah. Warka'i, rukuklah. Itu kalimah yang ketiga fi'il amar yang terdapat dalam ayat 43 surah Ali Imran. Maksud warka'i ni rukuklah, maksudnya mengerjakan solat, iaitu sembahyang.
ma'ar raki'in, bersama-sama orang yang rukuk, iaitu bersama-sama orang yang solat. Okey, tengok. Kalau kamu rajin buka tafsir Al-Quran ataupun terjemahan, carilah perkataan-perkataan yang terdiri daripada kalimah yang menunjukkan fi'il amar, fi'il madhi, lepas tu fi'il mudhari'. Okey, kamu boleh je listkan dalam kertas ke buku dan kamu tulis, kamu listkan je, kamu tulis, kamu boleh je tunjuk dekat ustazah, betul tak yang saya buat? Okey, fi'il madhi, apa perkataan yang kamu telah jumpa dalam Al-Quran? Buatlah dalam 10 perkataan. Begitu juga dengan fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kalau kamu rajin untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan kefahaman kamu berkaitan dengan jumlah fi'liyah ini. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, saya harap sangat kamu semua dapat ulang kaji pelajaran tajuk jumlah fi'liyah kerana tajuk ini sangat penting dalam satu kehidupan kamu, pemahaman kamu dan pelajaran kamu. Okey, dia akan bersangkut paut. Pelajaran kamu ni akan bersangkut paut untuk tahun 5 dan tahun 6. Jadi, untuk tahun 4 ni, Ustazah nak kamu faham dan kenal dulu bentuk-bentuk fi'il madhi tu bagaimana, fi'il mudhari' tu yang macam mana, dan fi'il amar tu macam mana pula rupanya fi'il amar. Jadi, kalimah-kalimah yang mengandungi fi'il madhi, mudhari' dan amar, kamu kena kenal pasti. Okey? Okey, kita tengok kepada amal. Apa yang kamu perlu lakukan setiap hari. Cuba kamu tengok gambar tersebut. Okey, dia cakap dekat situ apa? Iqra' ad-du'a qabla al-akl. Iqra' ad-du'a qabla al-akl. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kamu nampak tak apa yang terdapat dalam arahan gambar tu? Okey, iaitu kalimah fi'il amar, iaitu perintah. Kalau dah perintah tu sebenarnya kamu perlu laksanakan, kamu perlu buat, iaitu bacalah doa sebelum makan. Jadi Ustazah ingatkan kepada anak-anak muda yang Ustazah sayang ni, jangan lupa nak makan, nak minum baca doa, nak belajar pun baca doa, bangun tidur baca doa. Dia kata iqra' doa, tak kira kamu di mana-mana, semua perlu dimulai dengan doa. Jadi anak-anak Ustazah yang dikasihi pada hari ini, Ustazah harap anak-anak Ustazah dapat faham berkaitan dengan pelajaran yang kelima kita, Al-Jumlatul Fi'liyah, yang terdiri daripada 3 unit, iaitu unit yang pertama Fa'lul Madhi, iaitu kata kerja yang lepas, Fa'lul Mudhari', kata kerja yang sedang berlaku, dan Fa'lul Amri, iaitu ayat perintah. Okey, yang kita gunakan. Wallahu a'lam, sampai di sini sahaja. Okey, nanti Ustazah akan kongsikan latihan yang perlu kamu buat di dalam grup WhatsApp kelas. Diharapkan anak-anak murid Ustazah semua faham untuk pelajaran pada hari ini, pelajaran yang kelima, unit yang ketiga, iaitu jumlah fi'liyah bagi fa'lul amri. Okey, jadi sekiranya ada yang tidak faham, kamu boleh je WhatsApp Ustazah tanya ataupun kamu ulang semula video yang Ustazah ajar ni sehingga kamu faham. Dan jangan lupa juga buat ulang kaji video-video yang sebelum ni Ustazah ada rakam untuk kamu semua buat ulang kaji. Wa ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.